Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 11 Mei 2023 bersama saya Nosyah Mama Amin. Bekas Menteri Dalam Negeri KDN Hamzah Zainuddin berasa hairan apabila namanya dikaitkan dalam kes rasuah membabitkan projek-projek di bawah KDN walaupun tiada langsung pembabitannya. Ia susulan tindakan SPRM telah mengenakan 4 petuduhan rasuah terhadap seorang individu bernama Sim Chu Tiam. Menurut Ketua Pembangkang itu, petuduhan tersebut ada menyebutkan bahawa ia membabitkan projek-projek di bawah KDN semasa beliau menjadi Menteri Dalam Negeri. Tambah ahli Parlimen Larut itu dalam satu kenyataan, lebih janggal apabila keterangannya hanya dirakam pada petang semalam bermula kira-kira jam 4.30 petang hingga 7 malam oleh pegawai SPRM selepas petuduhan ke atas Sim telah dibawa ke mahkamah. Jelasnya pertuduhan itu jelas bertujuan untuk merosakkan nama baiknya Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan Perikatan Nasional PN. Hamzah berkata namanya sengaja diheret dalam pertuduhan itu kerana kerajaan bimbang dengan kekuatan PN dalam menghadapi pilihan raya negeri PRN akan datang. Sim didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur semalam atas satu pertuduhan meminta dan 3 pertuduhan menerima rasuah membabitkan 15 juta ringgit yang kononnya berlaku 2 tahun lalu. Sementara itu, Hamzah turut mengucapkan tahniah kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki setelah perkhidmatannya disambungkan selama setahun lagi. Namun katanya dia mengharapkan pelanjutan tempoh perkhidmatan itu tiada muslihat tertentu. Latar belakang kaum individu bukanlah faktor penyumbang kepada rasuah, kata Presiden Gerakan Dominic Lau. Dia mengingatkan Presiden PAS Abdul Hadi Awang, rakan sekutu gerakan dalam Perikatan Nasional PN, bahawa semua individu mempunyai potensi untuk maju berdasarkan usaha mereka sendiri. Dia menjawab pandangan Hadi yang dilaporkan mengenai orang bukan Islam dan bukan Melayu yang paling besar dan banyak penyakaunya, paling ramai yang kaya raya menjadi penyumbang dan penerima rasuah. Bagaimanapun bercakap kepada Malaysia Kini, Lau menegaskan dia tidak bersetuju dengan pandangan yang melabelkan orang bukan Islam dan bukan Melayu sebagai punca utama rasuah di negara ini. Pada Selasa, Hadi mengulangi gesaan supaya orang Melayu bersatu, berkata kaum itu ditipu secara terang-terangan akibat sikap lalai serta jahil mereka. Ahli Parlimen Marang itu juga mendakwa orang Melayu telah kehilangan kuasa politik dan tanpa menyebut sebarang nama, dia dilaporkan membidas orang Melayu yang bekerja dengan bukan Islam dan bukan Melayu. Abdul Hadi juga mendakwa masyarakat bukan Islam dan bukan Melayu adalah golongan yang terbesar menjadi penyakau serta terlibat dalam kegiatan rasuah. Sementara itu, Lau yang mengekalkan sokongan gerakan terhadap tindakan Hadi untuk bersuara menentang rasuah juga mendakwa pendirian konsisten PN dalam isu itu tidak seperti BN dan Pakatan Harapan. Jelasnya sebarang perbezaan pandangan antara gerakan dan PAS boleh dan telah dibincangkan antara parti-parti di platform PN. Baik, berita seterusnya. Badan Peguam Malaysia menerima pakar resolusi hari ini yang mengisytiharkan bahawa ia tidak percaya kepada Peguam Negara Idrus Harun. Ia atas alasan Idrus gagal mempertahankan badan kehakiman dan menegakkan kedaulatan undang-undang. Ini adalah berhubung serangan terhadap badan kehakiman berikutan sabitan bekas Perdana Menteri Najib Razak dalam kes SRC International. Ini khususnya serangan yang ditujukan kepada Hakim Mahkamah Rayuan Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang mensabitkan kesalahan Najib di Mahkamah Tinggi. Dalam satu kenyataan, Badan Peguam Malaysia berkata, mereka kecewa dengan sikap berdiam diri dan tidak bertindak Peguam Negara dalam menghadapi serangan tidak wajar dan dakwaan rasuah terhadap Hakim Nazlan dan merupakan pengabaian tugas oleh Peguam Negara. Tempoh Idrus memegang jawatannya akan tamat pada September berikutan lanjutan yang diberikan pada 6 Mac. Resolusi itu juga memberi mandat kepada Majlis Peguam untuk memberi notis kepada Peguam Negara untuk membawa prosiding penghinaan terhadap mereka yang bertanggungjawab menyerang badan kehakiman dengan serta-merta.
Resolusi itu telah diterima pakai semasa mesyuarat agung luar biasanya semalam. Malaysia kini telah menghubungi Idrus untuk mengulas mengenai resolusi tersebut. Dalam pada itu, resolusi itu turut mengecam Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Azalina Othman Said dan SPRM. Ia mengulangi pendirian Majlis Peguam bahawa SPRM tidak mempunyai kuasa untuk menyiasat anggota Badan Kehakiman, manakala Azalina mencecaskan kebebasan Badan Kehakiman. UMNO terus diasah oleh musuh yang tidak senang dengan kedudukan parti itu sekarang. Presidennya Ahmad Zahid Hamidi berkata, musuh UMNO mengetepikan agenda kestabilan negara, sebaliknya menyemai kebencian dan dendam kesumat. Dalam satu kenyataan sempena sambutan ulang tahun UMNO ke-77 hari ini, Zahid menjelaskan permainan persepsi sehingga membentuk satu realiti berbahaya di dalam fikiran dan kehidupan rakyat. Tanpa menyebut nama, Zahid menambah, tindakan musuh itu menolak masyarakat jauh ke belakang daripada usaha memajukan negara dalam mendepani cabaran abad ke-21. Mengulas lanjut, Zahid berkata yang menerima kesan buruk ialah anak-anak muda itu sendiri. Menurut Zahid lagi, tidak dapat dibayangkan pelapis-pelapis negara akan memulakan perjalanan politik melalui lensa perkauman dan propaganda kebencian. Untuk rekod, UMNO kini sekutu PH di bawah kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Presiden PKR Anwar Ibrahim. UMNO sebelum ini merupakan sebahagian kerajaan pusat bersama-sama PAS dan Bersatu selepas kerajaan PH digulingkan melalui langkah syaratan pada 2020. Walaupun Zahid merupakan Presiden UMNO, namun dia tidak menggalas apa-apa jawatan kerajaan ketika pentadbiran Mahyudin Yassin dan kemudian Ismail Sabri Yaakob. Selepas PRU 15, Zahid mengambil keputusan bekerjasama dengan PH bagi menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong supaya menubuhkan kerajaan perpaduan susulan tiada pihak mempunyai majoriti mudah di Parlimen. Kita ke berita seterusnya. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu mengumumkan pelantikan 5 pengerusi badan berkanun bawah kementeriannya. Daripada senarai itu, pemimpin Pusat Amanah Mahfuz Omar dilantik pengerusi Lembaga Pertubuhan Peladang LPP berkuat kuasa isting ini. Selain Mahfuz, Muhammad Faiz Fazil dilantik sebagai pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Pemimpin DAP Syekh Umar Baharib Ali pula akan mempengerusikan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM. Sementara itu, bekas Timbalan Speaker Dewan Undangan Perak daripada Amanah dilantik sebagai pengerusi Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama. Bekas anggota Parlimen Kuala Kedah daripada PKR Azman Ismail pula dilantik sebagai pengerusi Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI. Memetik laporan Sinar Harian, Muhammad mempertahankan lantikan berkenaan selepas melihat reputasi dan pembabitan mereka dalam masyarakat. Tambah Muhammad lagi, kementeriannya tidak boleh melantik orang yang berbentuk elit kerana pemimpin tersebut harus mengambil tahu mengenai bendang dan hal nelayan. Muhammad yang juga Presiden Amanah dipetik sebagai berkata, pelantikan itu dibuat bukan atas kapasiti politik tetapi selepas mengadakan perbincangan dengan kepimpinan tertinggi. Terdahulu Bersih mengkritik 5 pelantikan itu yang disifatkan sebagai salah guna amanah. Baik, dalam perkembangan yang lain, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki yang tempoh perkhidmatannya dilanjutkan setahun lagi tidak terganggu dengan para pengkritiknya. Dalam temu bual dengan New Straits Times, Azam ditanya tentang asakan pelbagai pihak yang menyerangnya kiri, kanan dan tengah. Menyedari terdapat pihak yang tidak menyukainya dan mahu dia keluar dari sistem, Azam berkata dia tetap tenang sahaja. Mengulas lanjut, Azam menganggap ia bukan menjadi masalahnya jika terdapat pihak yang tidak menyukainya. Sebelum ini, Azam terpalit skandal pemilikan saham yang menimbulkan persoalan mengenai konflik kepentingan dan jika jumlah saham tersebut mampu dimiliki dengan gaji sebagai seorang penjawat awam. Suruhanjaya Security AC akhirnya mendedahkan bahawa Azam mempunyai kawalan penuh ke atas akaun dagangannya sendiri dan tiada dagangan proksi yang terlibat.
Menurut Azam lagi, SPRM sedang menangani lebih banyak kes rasuah membabitkan pegawai tinggi kerajaan serta wanita. Mendedahkan bahawa 2 hingga 4% daripada keluaran dalam negara kasar, negara boleh hilang akibat rasuah. Azam berkata, SPRM tidak menumpukan kepada kes kepentingan awam untuk mengurangkan ketirisan. Seterusnya ikuti kandungan berjenama yang dibawakan khas oleh CIMB Islamic Bank. Pelbagai program keusahawanan yang menyasarkan pemekasaan usahawan dari kalangan B40 telah dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporatnya. Semenjak tahun 2017, kami terpanggillah untuk memberi sedikit kelainan kepada program tanggungjawab korporat kami. Syarikat korporat ingin melakukan sesuatu usaha untuk membantu komuniti yang terkesan, bukan hanya menerima bantuan semata-mata, tetapi bantuan tersebut dapat memberi dapat memberi lebih daripada itulah, maknanya kata mereka boleh menggunakan bantuan tersebut kalau mereka menerima dalam bentuk geran dan seterusnya geran itu dapat dimanfaatkan dan membantu mereka menjalankan perniagaan. Penglibatan institusi pendidikan dalam projek keusahawanan ini telah menggunakan pendekatan yang lebih holistik agar para peserta program mampu ada punca pendapatan yang stabil dan mempan pada masa hadapan. Program ni kita dah groom more than 400 lebih usahawan daripada B40, Asnaf, OKU, single parents community. Melalui capacity building, kita ada sediakan kelas keusahawanan, kelas untuk menjaga kesihatan mental, dan program ini memang percuma. Peserta program turut bersyukur atas impak dan perubahan positif dalam kehidupan selepas menyertai program yang bermakna ini. Bila ada program PK ni, saya tahu dengan menghasilkan gambar yang cantik, lepas tu boleh menjual di online dengan orang kata konten-konten yang menarik. Dengan bantuan yang ada, saya dapat teruskan saya punya kerjaya saya sebagai Foodpanda, dan motor yang saya dapat ni pun sampai sekarang lagi saya jaga dan saya manfaatkan untuk saya bawa order yang daripada Foodpanda. Tapi kita juga dapat geran peralatan dan juga kita dapat nasihat untuk meningkatkan kita punya perniagaan. Saya berharap program macam ni diteruskan lagi oleh CIMB Islamic. Untuk maklumat lanjut mengenai program keusahawanan ini, sila layari www.cimbislamic.com. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Syihah Muhammad Amin, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.